Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran. Malam ni sambung kitab Musalli lagi, muka surat berapa? Hilang. 38. Oh, sunat hay'ah. Jawi 9. Nombor 3. Sunat yang ketiga. Sunat hay'ah yang ketiga. Sebagaimana yang kita bahas sebelum ni, sunat hay'ah dilihat dari sudut fiqahnya, dia ringan lah. Sebab tak buat, tak berdosa. Tak buat, tak perlu sujud sahwi. Tapi kalau tengok daripada sudut tasawufnya, sunat hay'ah lagi besar daripada rukun pun. Dia tengok sisi mana kita nak tengok. Tengok sisi tasawuf, sunat hay'ah ni lebih besar daripada rukun. Tengok dari segi sisi fiqah, rukun lah penting. Rukun tak buat batal. Sunat hay'ah tak buat tak batal. Tapi tengok dari sisi tasawuf. Sebab apa? Yang pertama, rukun kena paksa buat. Kalau tak paksa, tak usah. Jadi kita kena paksa. Sebab tu kita buat. Berdiri, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Itu kena paksa. Kalau tak buat, tak usah sembahyang. Tapi, sunat hay'ah, tak kena paksa pun. Kita buat juga. Itu yang sebenar-benarnya. Itulah sebenar-benarnya kehambaan. Buat, walaupun tidak dipaksa. Rukun memang terpaksa. Dan kalau sunat ab'ad, boleh lagi cover balik dengan sujud sahwi. Sunat hay'ah kalau dah tinggal tak boleh. Malah sujud sahwi jadi batal pula dengan tinggal sunat hay'ah, sunat yang ringan ni. Jadi kita sepatutnya melihat macam tu lah. Kita sepatutnya melihat sunat hay'ah ni jangan tinggal, sebab bila tinggal dah tak boleh nak ganti dah. Tengok dari sudut tu. Dan sebelum ni kita berkaitan dengan angkat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah. Yang kedua, maksud yang ketiga ini. Keseluruhannya ada 500, tapi kita bahas beberapa aja. Tak sampai 100 pun. Berapa aja. Yang nombor 3, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, sunat hay'ah yang ketiga dalam sembahyang. Maka membaca pada tiap-tiap rakaat. Baca pada tiap-tiap rakaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Baca pada tiap-tiap rakaat. Maksud tiap-tiap rakaat adalah sebelum bismillah, sebelum Fatihah lah. Itu maksud baca, sunat baca ta'awuz. Istilah dipanggil ta'awuz ataupun isti'adzah ataupun a'udzubillah. A'udzubillah minasyaitonir rajim itu singkatan dia adalah ta'awuz ataupun isti'adzah. Baca, disunatkan baca sebelum bismillah tu. Pada tiap-tiap rakaat. Pada tiap-tiap rakaat. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi, rakaat pertama je. Sunat rakaat pertama je. Rakaat kedua tak sunat dah. A'udzubillah. Tapi mazhab Syafi'i pendapat mutamad
sunat pada tiap-tiap rakaat. Kalau 4 rakaat, 4 kali auzubillah sebelum bismillah. Cuma tengok juga. Kalau dia tu masbuk, jadi tak sunat lah pula. Dia tu lambat kan, masbuk. Imam dah baca Qul huwallahu ahad Allahu samad, dia baru takbir. Lepas tu mesti baca Fatihah kan, mana yang sempat. Maka waktu tu tak sunat dah baca ta'awuz. Sebab dia Fatihah pun belum tentu sempat habis. Memang tak habis pun. Maka dia tak boleh. Malah tidak dibenarkan dia untuk baca ta'awuz. A'udzubillah. Ini dalam keadaan biasalah, yang sempat dia nak baca, maka disunatkan ta'awuz. A'udzubillah. Pada tiap-tiap rakaat. Rakaat pertama, 2, 3, 4. Cuma kalau mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, rakaat pertama saja. Apakah dia ta'awuz ni? Kita bahas sikit. Apa benda ta'awuz? Apa benda a'udzubillahi minasyaitanirrajim? A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita pohon agar terhindar daripada hal-hal yang tak baik, yang berpunca daripada syaitan. Syaitan yang direjam. Jadi adakah bacaan dia mesti a'udzubillahi minasyaitanirrajim? Mesti begitu? Tidak. Dia adalah salah satu daripada ta'awuz. Ta'awuz ni ada 30 ta'awuz. Ta'awuz ni apa? Minta perlindungan daripada Allah supaya terhindar daripada syaitan. Apa sahaja doa ataupun bacaan, sebutan yang membawa maksud nak lari daripada syaitan, nak jauhkan syaitan, nak biar syaitan duduk jauh, itulah ta'awuz. Tapi yang paling masyhur a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sedangkan bacaan dia ada lebih 30. Bergantung bacaan semua sunat. Sebenarnya sedikit je beza, tak banyak. A'udzubillahis sami'il 'alimi minasyaitanir rajim. Macam nak sama je. A'udzubillahis sami'il 'alimi minasyaitanir rajim. A'udzu bika minasyaitanir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Banyak bacaan yang lain-lain lah. Ada macam-macam lah bacaan. A'udzu billahil azim minasyaitanir rajim. A'udzu billahis sami'il 'alim minasyaitanir rajim. A'udzu bis sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Dia sikit-sikit gitu je beza. Tukar-tukar duduk belakang. Cuma yang paling masyhur a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dia bacaan ta'awuz ni, dia ada kena mengena dengan keadaan tu sebenarnya. Kita boleh amal yang mana satu. Cuma macam kalau kita duk perhati, bila saya duk perhati dan saya tanyalah jenis-jenis orang perobat orang yang rasuk ni apa kan. Dia tak baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita perhati je. Kadang-kadang dia baca, kadang-kadang tak baca. Baca a'udzubillahis samil alim minasyaitanir rajim. Kadang-kadang dia baca a'udzubika minasyaitanir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Dia baca lain-lain. Bila kita tanya, rupa-rupanya dia ada sebab dia baca a'udzubillah tu. Secara umum bacalah mana-mana pun, sebab kita nak minta perlindungan daripada syaitan. Tapi kadang-kadang dia ada istilah kemunasabahan dia. Saya tak sempat tanya satu, sempat dapat satu lah, tanya dia bila ikut dia pergi berubat. Kalaulah gangguan itu berkaitan dengan dia dengar macam dengar kan ada orang suruh lompat tengah naik motor ni, lompat terjun longkang ada orang gitu. Masuk longkang, jangan kanan-kanan, straight je. Kereta lalu straight je. Dia macam ada bisik. Lama-lama dia perah juga. Kereta ke apa, terjun bangunan ke apa. Dia macam ada bisikan. Ada. Jadi kalaulah gangguan jenis tu, bacaan dia a'udzubillahis sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Itu lebih mujarab. Saya kata kenapa? Dia kata gitulah yang dia belajar. Kita sendiri kaji. Rupa-rupanya kalau a'udzubillahis sami'il 'alim, aku minta Allah, aku berlindung dengan Allah yang sami'il 'alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi ada kena-mengena tak dengan orang yang dia seorang je dengar, orang lain tak dengar. Dan dia seorang je tahu apa yang dia dengar. Maka kemunasabahan kita nak minta itu setan pastinya. Kita nak elakkan daripada setan tu, munasabahlah kita kata aku berlindung ya Allah
dari yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kena. Kalau a'udzubillahi minasyaitanirrajim, aku berlindung daripada syaitan aja dia yang direjam. Sekadar secara umum. Oh begitu. Betul, adalah beberapa perkara lagi. Yang itu lain cerita. Yang itu kena pisang standar. Kena bawa mari lah. Itu betul pak lain lah. Kena bawa mari lah. Ayam panggang, tiga ekor, kambing golek. Cuma secara umumnya, bukan saja-saja baca. Dan nak baca mana-mana pun boleh. Secara umum, sebab yang penting nak minta perlindungan. Kadang-kadang kenapa dia baca lain? Kenapa ni dia baca lain? A'udzubillahi samil alim, a'udzu bisamil alim minasyaitanir rajim, a'udzubillahil azim minasyaitanir rajim. Lihat baca sikit-sikit aja. Ada. A'udzubillahil azim minasyaitanir rajim. Ni bisik kat telinga orang yang cakap besar, cakap sombong. Biar sedar sikit. A'udzubillahil azim minasyaitanir rajim. Tengok kat telinga dia. Sebab azim, maha besarnya Allah tu. Maka tiup kat telinga dia, mudah-mudahan syaitan tu Allah maha besar lagi. Yang jenis cakap besar. Dia ada kemunasabahan dia. Bukan saat baca saja lah. Ada kemunasabahan dia. Okey, habis. Itu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baca sebelum bismillah ketika nak baca Fatihah sahaja. Ketika nak baca surah tak adalah. Pada ke-4 rakaat. Kalau 3 lah, 2 rakaat. Dan yang keempat, dan setengahnya mengucap amin. 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 Mengucap amin. Mengucap amin ni, kalau tengok daripada tulisan dia punya baris tu, alif tu dia ada gitu. Apa? Ombak tu. Mim, ya, nun. Kalau tengok pada itulah. Amin. Amin. Amin tu A tu maksliah 2 harakat. A tu bukan 4, bukan 5. Itu mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain dia A tu 1 je. Amin dia 1 je. Tapi mazhab Syafi'i 2. Amin 2. Amin. Yang min tu pula, min tu panjang mana? Sebab mengucap amin panjang mana? Panjang dia bergantung kepada Fatihah sebenarnya. Panjang dia bergantung pada Fatihah. Gini. Dalam bacaan Fatihah, yang ujung dia, ma'arid li sukun yang panjang dia tu, dia boleh baca 2, 4, 6, boleh baca belakang tak? Yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim tu. Alhamdulillahirabbil alamin tu. Bacaan panjang mana yang belakang tu? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia boleh baca 2, 4, 6. Dia boleh baca. Cuma disunatkan, ni bukan cerita amin ni. Ni cerita Fatihah dulu. Disunatkan sama semua. Iaitu 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan bila 4, semua 4. Semua Fatihah yang belakang tu semua 4. Kalau buat 2, 4, 6 boleh. Cuma sunat serata yang belakang tu. Ni Fatihah ni. Kalau yang panjang lah. 6 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pelik itu. Tapi tak batal. Cuma sunat serata je. Okey. Bila dah 2, kita pilih 2, 4 ataupun 6 yang belakang tu. Amin ikut tu Amin ikut tu. Jadi kalau kata ambil Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Malik siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah. Jangan amin. Tak kena. Dia sama serata. Dia sekata 2. Kalau 4. Tapi yang paling afdal 4. 4 maknanya Fatihah 4 semua, amin pun 4 jugalah. Amin. 4. Itu baca amin, cara baca amin dah. Cuma kalau mazhab lain dia A tu 1 aja. Jadi amin. Ada amin. Itu semua mazhab lain. Ada sabdu kan? Amin. Ada amin. Ada yang kita mazhab Syafi'i A 2, lepas tu min tu bergantung kepada Fatihah tadi baca berapa. Ujung dia tu.
Masalahnya kalau Fatihah pun tak sama tu, amin pun tak sama jugalah. Jadi hilanglah kat situ. Kemudian selepas daripada selesai baca Fatihah, amin tu lepas baca Fatihah. Kenapa lepas baca Fatihah? Mari kita tengok. Kenapa amin lepas baca Fatihah? Yang pertama hadis, saya sempat salin satu hadis. Hadis daripada Abu Hurairah. Dia dengar, "Idza qala al-imam", bila imam berkata atau membaca, "Ghairil maghdubi alaihim waladdallin", faqulu, maka katalah. Imam kata dan makmum katalah. Faqulu, jamak tu, semua berkata amin. Okey. Fa innahu wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalaulah bersamaan amin dia dengan amin malaikat, akan diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Kalau sama amin dia dengan amin malaikat. Jadi soalan balik, macam mana kita nak tahu amin kita sama dengan malaikat? Ada hadis lain menceritakan amin imam sama dengan amin malaikat. Jadi sebab apa? Sebab imam ada malaikat, amin malaikat sama dengan amin imam. Kita semayang, malaikat ada. Jadi malaikat ni dia tepat tau. Dia tak terlambat nak amin tu. Jadi bila imam habis je, imam A je, malaikat A. Jadi hadis ni suruh kita makmum amin sama dengan imam. Tujuan dia, bila sama dengan imam, diampunkan dosa jika amin kita makmum sama dengan malaikat. Macam mana nak tahu amin makmum sama dengan malaikat? Tengoklah imam. Sebab imam mesti sama dengan malaikat. Sebab malaikat akan ikut imam. Okey. Jadi nak dapat diampunkan dosa, percuma. Amin. Bila sebut dosa, dosa kecil lah. Bila sebut dosa je, dosa kecil. Sebab dosa besar wajib taubat. Dosa besar Allah tak ampunkan, melainkan taubat. Dosa besar kena taubat. Dosa kecil, dosa kecil-kecil banyak ni, maka diampunkan dosa. Jadi pastikan pertama imam kena kesianlah kat makmum. Janganlah dia buat aja menyebabkan makmum jadi lambat, kesian kat dia. Gitulah. Maksudnya bagi agak-agak kalau dia A tu, makmum pun dah A. Sebab ada juga kita perhati imam dia amin, dia tak fikirkan makmum, jadi makmum je sentiasa jadi lambat. Maksudnya berhenti kejap ke waladdallin. Kan tarik nafas dulu ke. Kadang-kadang memang tak sempat, ada berlaku. Tak sempat, makmum tak sempat, kesian makmum. Tak sempat, rugilah dia. Bagi sempat. Agak-agak lah benda tu, agak-agak. Agak-agak. Jadi soalan lagi, kenapa malaikat mengaminkan bersama-sama? Padahal malaikat mana ada apa-apa kepentingan pun. Kenapa malaikat sibuk nak amin? Padahal dia tak ada apa-apa kepentingan. Sebenarnya berpunca daripada malaikat dia nak tahu penciptaan manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah kata kat malaikat, aku nak buat khalifah kat muka bumi. Malaikat kata, kata malaikat, semua malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima? Kau nak buat satu makhluk yang nak katanya khalifah manusia ni, tak buat lagi, baru nak buat ni, yang dia akan buat merosakkan muka bumi. Jalan yang benar dia langgar, buat jalan yang salah, lalu kok jalan bengkok-bengkok, jalan yang lurus tak nak. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami doa ibadah elok-elok, kami jalan yang lurus. Maka Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku tahu apa yang kau tak tahu. Okey. Itu dulu masa Nabi Adam nak dicipta. Kemudian sekarang manusia dah jadi. Berlaku tak pembunuhan? Berlaku. Pembunuhan pertama anak Nabi Adam lagi. Berlaku tak rosak muka bumi? Berlaku. Berlaku tak orang tak ikut jalan yang lurus? Berlaku semua. Ramai kafir dan sebagainya. Malaikat dah ada tanya dulu. Jadi bila ada dekat dalam Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang yang telah engkau beri nikmat sebelum ni. Betul? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang sesat, bukan jalan orang yang menyeleweng dan sebagainya.
Malaikat dia ingat lagi dia tanya dulu. Jadi dia memang, malaikat ni memang tak suka pertumpahan darah, jalan yang bengkak-bengkok dia tak suka. Jadi bila manusia baca dengan semayang tu, ihdinas siratal mustaqim, nak tunjuk jalan yang lurus dan tak nak jalan-jalan yang rosak. Semangat malaikat ni. Amin. Betul, malaikat amin sekali. Nak bagi, sebab dia memang tak suka kerosakan. Malaikat kan, memang tak suka. Kerana itulah malaikat, walaupun dia tak ada kena-mengena dengan dia pun, dia amin juga. Sebab dia sangat tak suka. Malah dia pernah tanya pada Allah, kenapa nak cipta khalifah yang membuat kerosakan. Soalan lagi, macam mana malaikat boleh tahu? Sedangkan Nabi Adam tak cipta lagi waktu tu. Baru inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baru nak buat. Tak buat lagi. Macam ni dah tahu akan buat kerosakan? Dia tengok jin. Jin ada lama dah. Jin buat kerosakan dekat muka bumi. Tiba-tiba Allah nak cipta yang lain pula. Model lama je. Ni model baru pula nak buat. Sama dengan model lama ni, kata malaikat gitu. Model baru, model lama sama. Buat kerosakan muka bumi. Hancur lebur dah bumi. Jin punya kerja. Kenapa kau nak buat? Dah membunuh dan sebagainya. Jin tu dulu. Itu yang malaikat tahu. Itulah malaikat amin. Nyaringkan amin pada sembahyang yang dinyaringkan Fatihahnya. Yang baca Fatihah kuat, amin pun kuat. Dan disirkan, diperlahankan pada sembahyang yang disirkan. Yang baca Fatihah perlahan, amin pun perlahan. Baca Fatihah kuat, amin pun kuat. Amin pun kuat. Jadi Fatihah amin kuatlah, kena kuatlah. Ada Ibnu Mas'ud pernah cakap, jika orang yang perlahankan, jika jumpa orang yang perlahankan bacaan yang disuruh kuat dan kuatkan bacaan yang disuruh perlahan, ambil tai unta kering baling kat dia. Kata Ibn Abbas. Jika kamu jumpa orang yang sembahyang disuruh kuat, dia perlahan. Disuruh perlahan, dia kuat. Maka ambil tai unta kering baling kat dia. Dia ganggu orang. Contohnya, usalli, perlahan. Dia usalli. Memang nak kena baling tai unta, Ibn Abbas tu. Usalli, perlahan. Takbiratul ihram imam, kuat. Dia ada dia. Makmum, takbiratul ihram makmum, ataupun takbir makmum, perlahan. Takbir intiqalat imam, Allahu Akbar, sami Allahu hamidah, kuat. Makmum, perlahan. Doa iftitah, perlahan. Imam dengan makmum sama-sama perlahan. A'udzubillah, perlahan. Bismillah dekat Fatihah tu, imam kuat. Makmum nanti nak baca Fatihah, perlahan. Amin, sama-sama kuat. Nampak dia? Amin, sama-sama kuat. Surah, imam kuat. Makmum dengar. Dia ada yang kuat dan dengar. Jadi kalau nak buat, pastikan buat yang mana kuat, kuatkan. Yang mana perlahan, perlahankan. Jangan tukar. Jangan tukar. Dan sunat makmum mengucapkan amin. Bacaan imamnya bersama-sama dengan ucap imamnya. Hukum asal, siapa yang baca Fatihah, dia lah yang amin. Tetapi dalam sembahyang, imam punya Fatihah pun makmum amin juga. Dan nanti Fatihah makmum amin lagi sekali. Dengan maksud imam sekali amin, makmum 2 kali amin. Satu amin kuat, yang kedua amin kecil. Amin perlahan. Amin dia sendiri, iaitu lepas dia baca Fatihah nanti. Memang sunat. Dan sunat tu sama-sama, jangan terlebih cepat, jangan terlebih lambat. Kadang-kadang kita, imam dah amin, betul bunyi dia amin, dia ada lagi. Penyakit sebenarnya. Penyakit. Sepatutnya tak ada, habis berhenti amin. Kalau dia terlambat sikit kan, mana tahu kan, terlambat sikit kan. Imam dah amin, dia baru amin, berhenti terus. Padahal imam dah amin, sebab dia lambat, dia amin, berhenti terus. Kenapa berhenti? Imam dah berhenti. Pendeknya amin ke? Pendek. Ni tidak, dia biar suka buat lambat. Lepas tu last kali dia seorang nyanyi suara. Caranya adalah sama-sama dengan imam. Imam berhenti. Imam berhenti, amin tu berhenti. Serentak semua. Amin tu kuat. Apa lagi? Kalaulah makmum tak dengar Fatihah imam, tak sunat amin. Mungkin jauh ke duduk belakang kan, tak dengar pun Fatihah imam. Yang mana dia tahu imam dah habis baca Fatihah? Orang lain sebut amin, orang depan amin, dia tak dengar pun Fatihah imam, dia tak sunat amin. Tak sunat.
Tak sunat aja. Malah kalau tak dengar Fatihah imam, makmum tadi tak sunat tunggu. Baca je Fatihah. Tak sunat tunggu. Kalaulah makmum tak dengar Fatihah imam. Kalau dengar pun tak betul. Bunyi gitu aja. Okey. Pertama, tak sunat amin. Satu. Yang kedua, tak sunat tunggu. Terus bismillah. Terus baca Fatihah terus. Tengah-tengah baca Fatihah, ada semua doa amin. Amin. Sedangkan dia tak dengar ataupun dia tak berapa nak faham, tak clear. Bila makmum lain amin, dia amin juga. Amin. Makmum yang tak dengar tadi. Dah baca Fatihah dah pun. Separuh baca Fatihah, amin, dia berhenti baca Fatihah, dia amin. Sedangkan dia tak dengar Fatihah imam. Dia tak boleh sambung balik lah. Maliki yaumiddin, orang amin. Dia pun amin. Padahal dia tak dengar pun imam. Orang lain mungkin dengar sebab tu orang lain amin. Lepas tu Maliki yaumiddin amin kan. Dia tak boleh Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak boleh. Dia habis tu bismillah pada awal. Berbeza dengan dia dengar imam. Imam bismillah dia dengar, tapi dia baca sekali dengan imam. Imam Maliki yaumiddin dia dah bismillah contoh. Waladdallin dia baru Maliki yaumiddin amin. Dia dengar imam, dia pun amin. Lepas amin tu sambung terus. Sebab dia dengar. Sambung terus. Tak perlu ulang daripada awal. Bezanya tadi tak dengar Fatihah dengan dengar Fatihah. Biasa jadi kat mana? Imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah juga. Biasa jadi jika dah tahu dah imam tu nak baca pendek surah. Qul huwallahu ahad kan. Dulu kalau sembahyang tarawih kan rakaat yang kedua qul hu aje. Dulu zaman 80-an kan. Jadi bila dah tahu dah imam baca pendek, kalau makmum tunggu amin, imam pula baca qul huwallahu ahad satu nafas. 20 rakaat ni. Semua pendek-pendek je. Pendek je alam nasyrah qul hu kan. Pendek tabayyada, pendek-pendek aje. Rakaat kedua semua qul huwallahu ahad. Jadi bila dah tahu ketika imam baca tu makmum baca sekali. Tengah-tengah baca imam dah sampai dah amin. Makmum tadi berhenti kejap amin, lepas tu sambung terus. Sebab dia dengar. Kalau dia tak dengar tak boleh. Tak boleh amin. Kalau amin juga tak batal, tapi kena bismillah pada awal. Sikitlah hukum hakam berkaitan dengan amin. Dan sunat berhenti saktah. Dan sunat berhenti saktah. Saktah antara Fatihah dan amin. Lepas Fatihah dan amin. Dan antara amin dan surah dan antara surah dengan rukuk. Disebut ada 3 je. Sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab yang ada 500 sunat-sunat hai'ah ni, rupanya dah pernah belajar kat sini tak? Dah tahun 2017. Loh, alim-alim dah sampai 500 khatam tak? Khatam. Sebab tengok yang bagi saya tengok tu ada 2017 dia tulis situ. Oi lama dah belajar. 500 rasanya khatam dah 500 tu. Sunat-sunat. Masya-Allah. Kalau dalam kitab yang kata 500 sunat hai'ah, dia ada 6 saktah. Kitab kita 1 2 3 dia ada 6. Dalam kitab kita Fatihah dengan amin. Waladdallin saktah tu berhenti. Saktatun latifatun jiddan. Berhenti sikit kejap. Lebih kurang kadar subhanallah. Dia punya masa tu 1 saat lah mudah kata. 1 saat setengah. Jadi waladdallin 1 saat. Amin. Sunat tu 1 saat tu saya sebut. Dia kadar tu kadar subhanallah. Kadang-kadang kata 1 saat tu pendek sangat, 1 saat setengah. 2 saat tu panjang sangat. Waladdallin amin macam lambat sangat. 1 saat setengah. Minimum 1 saat. Okey, berhenti tu saktah. Panggil saktah. Saktah ni dalam Quran pun ada kan? Baca surah Yasin pun ada. Surah apa? Qiyamah pun ada. Man raq. Dia ada berhenti tapi tak tarik nafas, lepas tu sambung terus. Surah Yasin tu apa? Baca selalu Yasin. Saktah tanya saktah apa? Qalu ya wailana man ba'athana mimma raqadina. Berhenti, jangan tarik nafas. 1 saat, 1 saat setengah. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dah banyak kali dah cerita balik sekali lagi. Sebab cerita bukan dengan saktah kan, walaupun cerita tapi tempat lain. Kenapa ada saktah? Setiap saktah yang ada dalam Quran, dia ada kemunasabahan juga, hikmah dia. Kita tahu dengan kita tak tahu je. Macam amin tadi kan, amin ada kena mengenai malaikat semua.
Kalau kita baca maksud dia, qalu ya wailana. Qalu, mereka berkata. Mereka tu ahli kubur yang dah mati. Dah mati, dia kata, qalu, mereka ahli kubur. Ya wailana. Apa? Wailul lil mutaffifin. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail ataupun celaka maksud dia. Celaka lah. Mudahan celaka. Qalu ya wailana. Mereka berkata, ahli kubur ni, celakalah. Celaka, ya wailana. Celaka kita semua. Macam celaka, macam itulah lebih kurang. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kami daripada tidur kami? Sedap-sedap aku tidur, dia bangkit pula. Sedangkan itu tiupan sangkakala yang kedua. Memang kena bangkit lah nak kira. Lepas tu sambung, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah benarnya yang Rasul sampaikan dulu. Soalannya, cuba kita bayangkan keadaan tu. Qalu ya wailana. Mereka kata, biar celakalah kita. Celaka ni bukan yang mencarut tu. Macam kecelakaan. Celaka. Teruklah, habislah kita. Tak ada apa dah lah. Gitu. Macam tu lah. Maksud habislah. Siapa benda ni? Siapa kejut aku? Aku tengah tidur, siapa kejut ni? Macam, sedap-sedap aku tidur. Baru dah apa? 25,000 tahun dah tidur. Gitu, lama lah. Tak tahulah bila kiamat. Berpuluh-puluh juta tahun ke tak tahu lah lama. Aku dah tidur berapa lama dah ni. Habis lah. Dah sedap-sedap tidur kan. Macam orang sangat-sangat sedap tidur. Siapa yang kejut dia kata? Lepas tu dapat tahu. Ada riwayat kata dengar suara. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang Rasul bawa datang yang dijanjikan. Bila gitu agak-agak boleh menapah ayat. Habislah nak kira dah sedap-sedap tidur, tiba-tiba nak kena timbang balik buat dosa dulu macam-macam. Macam tak boleh menapas. Sebab tu kita saktah kat situ. Tu saktah. Seolah-olah kita terkejut sampai tak bernapas. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Tu saktah. Saktah ni berhenti sebab tu tak tarik nafas. Itu baca Quran aja. Saktah yang ni bukan maksud tu. Saktah ni maksud berhenti sebentar, nak tarik nafas silakan, tak nak tarik pun silakan. Yang sebaiknya tarik nafas. Sebab nak bagi masa sikit lah, 1 saat tu kan. Tak tarik pun boleh juga. Tak tarik nafas. Waladhalin, amin, boleh juga. Tapi yang terbaik tarik nafas. Saktah ni. Maknanya nampak perbezaan. Quran, baca Quran, jangan tarik nafas. Dalam sembahyang, saktah dia, sila tarik nafas. Cuma tak tarik nafas pun boleh. Tapi tarik nafas, yang tu yang terbaik. Sebab nak bagi masa tu. Bila ada 6. Yang pertama, kalau dia kat sini 3, saya tambah lagi, saya ambil antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Allahu akbar, saktah. 1 saat, 1 saat. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Sabar. Allahu akbar kabira. Tu tertib sikit. Nak gaduh-gaduh gimana? Betul? Habis wa ana minal muslimin, habis baca doa iftitah, wa ana minal muslimin. Lepas tu nak baca auzubillah kan? Berhenti kejap. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. 2 dah. 2 dia ada 6. Lepas a'udzubillah, ni dalam kita lepas a'udzubillahi minasyaitanir rajim, berhenti sebelum bismillah. Bukan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Relax. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, 1 saat. 1 saat je pun. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 3 dah. Lepas bismillah, alhamdulillah tak ada saktah. Terus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, terus. Lepas tu habis waladhalin, berhenti kejap. 1 saat sama juga. Amin, 4 dah. Lepas amin, nak baca surah pula. Berhenti juga. Berhenti kejap. 1 saat lagi. Lepas baca, berhenti. Amin. Ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Relax. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah. Bismillah tu baca surah. Lepas habis surah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sabar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. 1 saat. Allahu akbar. 6. Sunat. Berhenti. Cuma dekat amin tadi, waladhalin amin. Lepas tu nak baca surah, bagi imam ada 3 pendapat. Yang lain semua 1 saat, 1 saat setengah, 1 saat aja. Satu je yang ada 3 pendapat. Yang mana? Yang dekat amin baca surah. Bagi imam 3. Pertama sama juga, 1 saat juga. Amin. Bismillah terus. Baca surah. Yang kedua separuh Fatihah.
Lebih kurang 10 saat lah. Separuh Fatihah, baru bismillah. Yang berhenti, saktah tu, saktah lama tu. Yang ketiga, lebih kurang ataupun habis baca Fatihah. Lama lah. Mau 30 saat dekat berhenti. Berhenti. Makmum baca kat belakang. Habis Fatihah, makmum semua, baru bismillah. 3. Mana-mana boleh lah. Bergantung lah tempat. Kalau berhenti 30 saat, makmum dah habis baca, baru imam baca bismillah, baca surah, jadi panjang lagi. Jadi panjang. Tak ada masalah panjang. Yang lepas amin terus baca panjang sikit pun komplain. Kalau berhenti 30 saat lagi. 30 saat lama sembahyang. Kalau pergi kedai makan 30 saat tu baru order air. Nak order air tu lebih mana nak order 2 minit tunggu. Tapi dalam sembahyang 30 saat, lama. Try tengok. Lebihkan sembahyang 30 saat. Tengok rasa kaki macam mana. 30 saat daripada biasa. Baca satu muka setengah. Satu muka Quran setengah. Cuba tengok kaki. Goyang. Iya. Rasa macam Allah biar tahu apa benda ni sembahyang lama. Allah, orang tak sembahyang lama-lama macam ni. Dia macam-macam lagi. Bezanya apa? 30 saat hingga seminit dia beza. Satu rakaat tu. Tapi dia punya macam-macam datang. Tapi kalau masa kepuk. Tunggu beratur. Okey, beratur. 5 minit tak rasa apa. 10 minit nak kepuk. Saya sampai-sampai tengok dah habis. Tengah sejuk je. Goreng lain. Aku tunggu 15 minit pun. Nak kepuk punya pasal. Kepuk lekor. Kita semayang 30 saat. Jangan buat hal. Lebih 30 saat lama. Jangan. Itulah kita, agama kita. Sendiri mau ingat lah. Itulah agama kita. Berkira sangat. Lepas tu nak syurga Firdaus. Minta juga lah nak macam mana. Baca panjang sikit-sikit tu okey lah. Nanti kita akan baca bab surah nanti. Panjang surah. Ada 3 jenis bacaan dalam surah tu. Bacaan panjang, sederhana dan pendek. Apa lagi? Amin. Okey. Sikit kita masuk bab amin ni. Kenapa ada saktah kejap? Waladdallin. Lepas tu saktah baru amin. Kenapa tak digalakkan waladdallin amin? Kerana amin tu bukan ayat Quran. Amin bukan ayat Quran. Dan dia bukan Fatihah lah. Dia bukan duduk dekat Fatihah, amin tu. Jadi nak membezakan ayat Quran Fatihah dengan bukan Fatihah. Sebab tu auzubillah pun berhenti kejap. Sebab auzubillah bukan Fatihah. Amin bukan Fatihah. Fatihah di tengah, itu rukun. Jadi nak membezakan, ini sunat, ni rukun, ni sunat. Kerana tu disunatkan untuk saktah berhenti kejap. Nak. Satu. Yang kedua, amin ni dia asal daripada bahasa Suryani. Daripada bahasa Suryani inilah dia bukan bahasa Arab. Bahasa Suryani. Daripada bahasa Suryani inilah keluar bahasa lain, bahasa Ibrani yang Yahudi tu. Bahasa, tak ingat dah bahasa apa. Yang jenis bahasa orang Yahudi, orang Nasrani tu lah. Bahasa dulu, Bani Israel dulu. Yang bahasa Taurat, bahasa Injil lah. Dia ada bahasa dia. Daripada Suryani ni keluar bahasa Ibrani. Lepas tu ada keluar bahasa-bahasa lain. Dia tak keluar daripada bahasa Suryani, tak jadi bahasa Arab. Bahasa Arab dia asing. Tapi diserap jadi bahasa Arab. Dah jadi bahasa Arab, diserap jadi bahasa Arab. Sebab itulah orang Yahudi dia ada, orang Nasrani dia ada, tapi pelak dia sebut apa? Amen. Amen. Tak behan bunyi. Punya apa? Amen. Bukan amen, amen. Bunyi tu. Amin lah tu. Tapi pelak, ada orang pelat. Ibrahim jadi Abraham, tak pelak lagi. Daud jadi David. Sulaiman jadi Solomon. Pelak dia orang. Dia orang pelat. Hud. Jadi Hud elok juga, Robin Hood. Hud lah tu. Hud. Tak, yang tu tak pelak pula. Adam jadi Adam. Idris. Jadi apa? Anak. Apa dah? Anak nak sebut tak kerti. Jadi ada bahasa lah. Jauh tu, yang tu jauh. Tu pelak sungguh. Nabi Isa jadi Jesus. Isa dia nak dekat-dekat dah tu. Kalau tulis bahasa Arab dia jadi dekat. Isa tu jadi Jesus. Zakaria
Zakar. Apa lagi? Musa jadi Moses. Diorang memang tu, memang pelat. Diorang memang pelat. Ilyas. Ada, lupa dah. Ilyas. Apa lupa. Kalau kita biasa tengok nama-nama orang putih, inilah Ilyas. Ada Ilyasa, ada. Apa dah? Dia senang cerita, diorang ni pelat. Lepas tu amen. Ada. Kerana amin tu sebenarnya bukan bahasa Arab. Dia bahasa Suryani. Dia ambil daripada dulu lah. Yang zaman Nabi Musa, Nabi Isa dulu. Dan sebelum amin ni, ada sunat baca doa. Bagi orang yang membaca, kalau imam lah, kalau makmum lah, bagi orang baca, bukan bagi orang mendengar. Waladhdallin, sebelum amin sunat baca doa. Dah sebut sebelum ni kan, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya wali jamil muslimin. 3 baru amin. Waladhdallin, Rabbighfirli, amin. Jadi tak adalah saktah tu, tak adalah berhenti dah, sebab dah, itulah yang namanya berhenti. Waladhdallin, Rabbighfirli wali walidayya, amin. Lama sikit, 1 saat setengah kot. Yang ni 2 saat. Waladhdallin, Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin, amin. Sunat baca doa kat situ. Sunat baca doa antara tempat yang mustajab. Dan amin ni hanya ada pada surah Fatihah saja. Amin ada pada surah Fatihah saja. Kerana sebab apa ada kat Fatihah? Sebab Fatihah tu adalah doa, minta doa. Yang itulah kalau kita perhati, ketika dululah, zaman sekarang orang tak buat dah. Baca doa 2 kali. Dulu biasa je doa 2 kali. Masa doa Fatihah, doa balik tu. Dulu biasa. Sekarang tak apa nak biasa sangat, orang tahu tak buat. Kalau buat tu orang tahu, tapi jarang-jarang dibuat. Dulu memang kita perhati memang ada. Sebab ada daripada hadis lain menceritakan di antara 2 doa tu makbul dan sebagainya. Jadi kena 2 doa tu. Walaupun doa yang kedua tu baca pendek aja pun. Bukan nak cerita tu. Nak ceritanya, bila kita tengok ketika nak baca 2 kali doa, ketika baca Fatihah tu ada orang jatuh tangan, ada orang angkat tangan juga, tak jatuh-jatuh. Dia angkat tangan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dia tak ada jatuhkan tangan. Ada yang dia jatuhkan tangan, baca Fatihah angkat balik. Ada yang tadah tangan. Yang kata tadah tangan tu, dia kata Fatihah adalah satu-satunya surah yang ada amin, dengan maksud surah doa. Bila surah doa, kenapa nak jatuh tangan? Maka angkat tangan. Angkat tangan tu, tadah tangan, angkat. Sikit lah. Amin. Yang kelima, apa dah? Yang kelima ni ngelah ni. Panjang. Masya Allah. Kita tengoklah mana yang sempat. Yang kelima. Dan setengahnya, membaca surah. Yang kelima apa? Suka hati je. Yang ketujuh lah. Yang ketiga, auzubillah, ta'awuz dah selesai. Yang kedua, mengucap amin. Yang keempat, yang kelima, dan sunat makmum mengucap amin, baca imam. Yang keenam, sunat berhenti saktah. Yang ketujuh lah. Ke nombor lain tu? 7 lah? 7 lah. Baca surah. Cerita baca surah. Ni tak sempat habis ni. Kita akan sambung akan datang. Panjang ni. Nampak pendek je. 7 pendek. Panjang lah bahas ni. Dan setengahnya, membaca surah pada imam. Membaca surah pada imam. Maksudnya imam sunat baca surah. Dan munfarid. Dan semayang seorang. Munfarid ni semayang seorang. Sunat baca surah juga. Pada 2 rakaat yang pertama. Sama ada jenis baca kuat atau jenis baca perlahan. Sunat 2 rakaat pertama baca surah. Bagi makmum dia tak sunat baca surah. Bagi makmum dengar, sunat dengar. 2 rakaat pertama. Itu biasa kita dah buat. Bacaan dia pula selepas baca Fatihah. Jika dia baca surah sebelum baca Fatihah, tak dapat fadilat. Lepas Fatihah, baca surah balik. Jika ada orang buat gitu lah. Dari segi baca surah pula, boleh baca macam-macam. Surah apa pun. Boleh baca surah penuh, surah pendek-pendek penuh. Boleh baca surah tebuk-tebuk, diharuskan. Cuma kalau dari segi afdal, bacaan penuh lebih afdal daripada bacaan tebuk-tebuk.
Dari segi itulah. Tebuk tu maksud baca surah panjang, ambil 5-6 ayat. Mesti dia ada mesti dia ada mana yang terbaik, mana yang sederhana, mesti adanya. Jadi kalau nak kira, walaupun pendek tapi penuh, lebih afdal daripada surah panjang tapi baca pendek, surah panjang tapi tebuk. Dari segi afdal. Cuma surah-surah yang penuh, yang mampu untuk kita baca zaman ni berapa banyak sangat. Muqaddam tu pun tak semua. Berapa je kat depan tu, berapa? 20 surah. Tak 20 kot. Lebih kurang 20 surah je. Yang kita dah ulang-ulang. Penat juga dengan yang sama. Itu yang tebuk-tebuk tu. Itu bukan masalah ini masalah kita yang rasa macam boring lah. Benda sama. Tabak yadah ni, tabak yadah ni, tabak yadah rok. Macam tu lah. Sebab 20 kalau dia seorang imam, dia ulang yang tu lah. Malah kalau imam berbeza pun, dia ulang yang tu. Lama-lama kan rasa macam kan. Jadi kerana tu ditebuk-tebuk. Macam mana pun nak tebuk-tebuk lah. Memang harus. Tetap juga penuh tu afdal lagi. Penuh lebih afdal. Baca surah penuh. Sebab cerita dia sempurna. Satu surah tu cerita dia komplit. Kalaulah tebuk, pertama kena check dulu sebelum baca. Kat mana cerita dia habis. Nanti baca tengah-tengah. Sampai tengah cerita tak habis lagi, dia dah berhenti. Kisah tu tak habis. Tak adalah hukum apa pun. Cuma tak cantik lah. Sebab tu afdal baca surah penuh. Walaupun qul huwallahu ahad. Janji penuh. Macam mana pun macam tadi cakap tadi lah. Kita kadang-kadang duk ulang penat kan. Cari surah-surah lain. Tebuk surah-surah panjang. Okey juga. Okey lah. Macam tu solat tarawih dulu kan. Mana? Walaupun 20 rakaat. Tapi relax je baca. Surah At-Takatsur. Rakaat kedua kulhu. Wal asri kulhu. Humadzah kulhu. Satu rakaat, dua rakaat. Apa? Al-fil kulhu. Quraisy kulhu. Maun kulhu. Kautsar kulhu. Kafirun. Kan nampak? Pendek-pendek je. Kita baca surah panjang. Solat tarawih. Tapi baca 2-3 ayat juga. Mana lagi afdal? Lagi afdal macam dulu. Tapi itulah. Hari pertama okey lagi, hari kedua hari ke-10 dah tahu dah ada jadi. Itu masalah kita lah. Cuma nak cerita dari segi afdalnya tetap juga penuh. Kecuali satu malam Ramadan, 1 juzuk. Boleh tak? Satu malam 1 juzuk. 1 juzuk tu 30 Ramadan tak habis. Yang biasa. Kalau 1 malam 1 juzuk, 30 malam 30 juzuk. Dia memang akan baca macam tadilah, tak habis. Bacaan tak habis. Rugi pahala situ. Rugi afdal tak habis baca. Tapi dapat pahala khatam. Cover balik. Sebab tu orang dulu, kalau dia baca surah besar ni, Quran ni, dia akan baca sampai habis 30 juzuk. Dulu ingat masa dia pertukaran di antara baca pendek-pendek ni dan kepada baca Quran besar, baca surah panjang. Pertukaran tu memang waktu tu 30 juzuk habis, khatam. Saya tak ingat tahun 90-an. Tahun 90 berapa? Pertukaran tu. Tapi sebelum tahun 80-an, 70-an tak ada main surah-surah panjang ni. Sama surah pendek aje. Masa pertukaran tu saya ingat 3-4 tahun. Memang kalau kata sana baca, bukan baca ni, baca panjang. Maknanya khatam. Lama tu, tak apalah, kita tak larat dah. Maka kita baca, malam dia pendek-pendek. Akhir sekali, Baqarah pun tak habis, 30 hari. Itu dari segi kisah yang berlaku. Bukan kita kata tak elok ke, tak baik ke, tak ada. Samalah, kita nak beribadah. Nak macam mana akhir zaman kan? Jadi boring, jadi penat. Macam mana akhir zaman? Dia perlu ada hiburan. Boleh kata gitu. Sampai dalam semayang masuk hiburan. Sedih tak? Dalam semayang pun kan ada hiburan. Dulu Tok Guru mengajar, straight je. Bermula. Bermula. Mubtada' tu. Mubtada'. Bermula. Bermula sunat. Kita kan
Dua patah perkataan lagi keluar bermula, aku tobek. Aku keluar. Kita ni. Bermula sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni, bagaimana sunat hai'ah? Duk main ulang-ulang. Dulu orang mengaji, alim lagi. Alim. Tak ada unsur humor, hiburan langsung. Alim semua. Tok-tok guru semua jadi. Ni saya cerita tahun 80-an, 70-an, 60-an. Maksudnya orang duk cerita lah. 80-an saya sempat lah. 80-an ada lagi. Masuk tahun 2000-an. Milenium. Mesti kena ada unsur hiburan. Kalau tidak, orang tak mau dengar kuliah lah. Tak mau ngaji lah. Nak macam mana? Hiburan tu bukan buat apa hiburan lah. Hiburan lah. Mesti ada hiburan. Mesti jangan duk stres sangat. Dia ada hiburan lah. Senang cerita. Lawak ke apa ke ada hiburan. Dia tak boleh straight. Kami ngaji dulu tahun 80-an lah. Awal-awal gitu lah. Straight aja. Tapi sekarang tak ada. Sekarang tak boleh. Akhir zaman, dia mesti ada hiburan. Malah dalam solat pun kena ada hiburan. Buktinya, time bulan Ramadan, kita cari masjid-masjid yang imam dia baca sedap. Ustaz tu, ustaz apa? Tak lupa dah. 2-3 orang. Memang terbaik lah Kuantan ni. Dia pergi mana kita follow. Dia laku lah. Kejap situ, kejap masjid negeri, kejap situ. Kita follow dia. Kenapa? Hiburan. Baca sedap hiburan lah tu. Kita bukan kita salah. Nak beritahu akhir zaman ni semua nak hiburan. Ada tak bunyi? Tring, tring. Tring, tring. Ada? Tak ada. Lagu kalau bunyi. Bunyi lagu Hindustan lah. Apalah. Lagu, hiburan. Nak jawab telefon pun hiburan. Malah kalau yang tutut, yang dengar tu pun ada apa benda tah yang boleh kena bayar kot. Berapa ringgit lah. Siap orang yang telefon tu boleh dengar lagu lagi. Sementara nak tunggu kita angkat. Apa nama dia? Hiburan. Semua. Malah dalam semayang pun kita nak hiburan. Akhir zaman. Janji jangan melanggar syarat dan rukun jadilah. Nak macam mana? Kalau tidak, jadi boring. Nak kena ada hiburan gitu. Kalau macam program-program besar kan, ada nasyid dulu, nyanyi tu gendang ni barulah ada majlis ilmu. Lepas dalam majlis ilmu tu pula ada diselit-selitkan dengan humor supaya ada hiburan. Habis pada tu makan pula, hibur lagi tu. Makan. Hiburan. Macam mana? Akhir zaman. Tak buat macam tu, nak terus buat lah. Berapa orang ada nanti? Macam mana? Terpaksa lah. Zaman. Akhir zaman. Lepas ni tukar telefon bunyi kering. Saya buat kering. Ada kata Allah Ustaz, ini zaman lama orang tak pakai lah kering dah. Yang kering tak pakai dah. Orang buat tu. Kenapa perlukan ada hiburan untuk jawab telefon? Kenapa? Tak perlu buat sebagai tanda. Nak bagi tahu nak angkat telefon cukup lah. Okay. Habis dipanjangkan. Sekejap. Sikit lagi. 6 minit nak baca ni. Yang ni tak sempat habis lah, tapi kita baca sikit. Dipanjangkan pada sembahyang subuh dan zuhur. Subuh dan zuhur panjang. Siapa kata sembahyang berjemaah mesti pendek? Tak. Ada cerita dia. Tu panjang. Dipanjangkan pada sembahyang subuh dan zuhur. Kurang sedikit. Dan zuhur kurang sedikit daripadanya. Zuhur tu tak sepanjang subuh, tapi panjang juga. Okay? Dan asar sederhana. Ada buat gitu? Asar sederhana. Dah lah tak ada bunyi. Dan isyak pertengahan. Pendek lagi. Isyak pendek lagi. Dan maghrib yang pendek. Bukan semua sembahyang pendek. Jemaah, ulama bahagikan ada 3. Dia panggil tiwalul mufassal, awsatul mufassal, qisarul mufassal. 3. Yang pertama, tiwalul mufassal, yang panjang, iaitu subuh dan zuhur. Apa maksud panjang dia? Surah tiwalul mufassal apa? Surah panjang apa? Hujurat sampai Abasa. Berani? Hujurat sampai Abasa wa tawalla. Baca pada subuh atau dan zuhur pendek sikit. Panjang tu Hujurat. Surah Qaf, Qamar, 2 muka setengah. Itulah subuh. Kalau nak ikut
yang betul-betulnya. Okey. Awsatul mufassal, bermula surah habis daripada Abasa, Nazi'at sampai Duha. Itu dia panggil pertengahan. Qisarul mufassal, Insyirah ala nasyrah sampai An-Nas. Jadi itu dia punya jenis bacaan panjang. Jadi kalau kita payah ni, kita ambil berapa ayat. Kita ambil tengok berapa ayat. Sebelum kita cerita berapa ayat, pernah satu kisah, sahabat datang semayang, Muaz bin Jabal jadi imam. Muaz bin Jabal baca panjang. Lepas dia baca Baqarah baca. Orang ingat nak rukuk dah. Kalau rukuk okey. Itu baru namanya panjang. Baqarah, lepas Baqarah, kalau rukuk tu okey. Tiba-tiba Muaz sambung Ali Imran. Sampai habis Ali Imran. Ada seorang sahabat ni, dia semayang, ramai semayang kat belakang. Dia mufaraqah seorang. Lepas habis Baqarah tu, habis Baqarah baru mufaraqah. Boleh sabar. Sebab dia kata kalau Baqarah rukuk, okey apa? Sebab tu dia lepas pada sambung Ali Imran tu, dia mufaraqah tu. Kalau rukuk dia okey. 286 ayat. Okey. Tiba-tiba sambung, sahabat ni mufaraqah. Orang perasan lah. Yang lain tak mufaraqah, dia seorang je. Habis semua sembahyang, siapa mufaraqah tadi? Oh, orang tu. Oh, munafik. Orang kata gitu kat dia. Bengang lah dia. Dia ngadu kat Nabi. Sayyidina Muaz baca panjang. Aku mufaraqah. Sebab apa? Aku kerja membanting tulang. Kerja dekat kebun kurma. Jenis guna tenaga. Pakai ring. Jadi penat. Nak esok nak kerja lagi. Bila panjang itu penat. Jadi aku mufaraqah sebab aku tak larat. Aku mufaraqah. Tak apalah. Tak ada masalah pun bagi aku. Tiba orang kata aku munafik. Ini aku bukan munafik. Maka Nabi panggil Muaz. Nabi panggil Muaz. Nabi tanya, ya Muaz, afattanun anta? Ataupun bahasa bukan begitu kot. Nabi cakap kerahlah sikit. Afattanun anta? Kerah sikit. Engkau nak buat fitnah ke apa dekat agama ni? Kau nak buat fitnah? Fitnah tu. Afattanun anta? Kau nak buat fitnah ke dekat agama? Maka itu yang hadis yang masyhur tu. Nabi kata, kenapa kau tak baca sabih isma rabbikal a'la je? Wasyamsi wa duhaha je? Nak baca panjang macam tu? Kerana mungkin di belakangmu ada orang yang lanjut usia, orang budak kecil, ibu yang risau anak duk menangis, sebagainya. Banyak-banyak lah. Orang sakit, orang tak larat berdiri dan sebagainya. Kemudian, itulah yang disarankan oleh Nabi. Maka kita tengok. Nabi kata apa? Surah Asy-Syam 15 ayat. A'la 19 ayat. Lail 21 ayat. Itulah dia punya range dia tu. Macam mana pun, kalau nak ikut betul-betul, subuh dengan zuhur memang panjang. Baca Hujurat. Imam baca Hujurat, zuhur. Makmum baca apa? Tak dengar. Tapi itulah dia punya tu. Jadi kita punya tu, kalaulah duduk dalam, sebab Nabi sebut, bila Nabi sebut surah, kita ambil ayat. Kalau duduk dalam 21 ayat ke bawah, okey sabar sikit. 21 ayat ke bawah tu kira okey. Sebab Nabi kata, kenapa kau nak timbulkan fitnah? Kenapa kau tak baca surah-surah ni? Kira berapa ayat surah tu? Lebih kurang 21. Dari 21 ke bawah tu okey lah. Walaupun makan masa 2 minit, 3 minit. 2 minit kot. 2 minit ketika berdiri tu, 3 minit ketika berdiri tu. Okey lah tu. Okey dah tu. Habis. Tak habis pun. Kena berhenti dah kat situ. Banyak lagi. Surah pertama kena sunat panjang daripada surah kedua. Surah pertama sunat panjang daripada surah yang kedua. Ataupun bacaan pertama. Berapa ayat rakaat pertama? 20 ayat. Rakaat kedua sunat 10 ataupun bawah lagi. 10 ke bawah. Sunat lagi pula surah tu. Kalau nak ambil surah-surah, jangan ambil yang last rakaat pertama, yang kedua. Macam mana cakap? Yang kan surah tu kan dia ada turutan dia tu. Menurun. Bukan menurun. Sampai habis lah. Dia ada nombor surah tu. Jangan katalah mudah kata macam ni. Jangan baca Qul a'udzu birabbin nas rakaat pertama, rakaat kedua baca
Alam Nashrah. Sebab Qul a'udzu birabbil nas kan last. Alam Nashrah kan. Jadi macam rakaat pertama Alam Nashrah, rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas. Jangan baca rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua Qul a'udzu birabbil falaq. Bukan sah batal, bukan. Ini sunat. Biar dia turun. Macam tu juga nak ambil tebuk-tebuk pun biar dia turun. Menurun. Faham menurun? Juzuk pertama, surah pertama, surah kedua, surah ketiga turun. Bukan terbalik. Walaupun sah, bukan terbalik. Kecuali Nabi sendiri yang ajar. Nabi sendiri bagi ajar, maka surah yang pertama lebih panjang daripada surah yang kedua. Kecuali Nabi sendiri yang ajar. Walaupun surah pertama pendek, surah kedua panjang. Tak apa. Sebab Nabi sendiri yang ajar. Tapi tak banyak pun. Macam Nabi suruh baca dalam hari raya, solat raya, Nabi suruh baca rakaat pertama baca Qamar, rakaat pertama baca Qaf, surah Qaf, rakaat kedua baca Qamar. Kalau nak kira panjang atau lebih sikit lah. Rakaat pertama baca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua baca hal atas kahadithul ghasyiyah. Sedangkan hal atas kahadithul ghasyiyah tu lebih panjang daripada Sabbihisma rabbikal a'la. Nabi suruh baca, sunat lah baca pada malam Jumaat, isyak malam Jumaat dan semayang Jumaat. Semayang Jumaat tu pun sama. Isyak malam Jumaat pun sama. Kalau nak kira, rakaat kedua lebih panjang pada rakaat pertama. Tapi Nabi suruh, tak apalah. Ini yang saja kita nak pilih, pastikan rakaat pertama lebih panjang pada rakaat kedua. Kalau boleh, biar kurang daripada separuh. Ataupun kurang, senang. Umumnya gitulah, rakaat kedua kurang, pendek sikit. Macam Nabi juga pernah suruh baca pada solat Jumaat, rakaat pertama surah Jumaah, rakaat kedua surah Munafiqun. Panjang lah. Panjang. Tapi surah yang kedua tu lebih panjang pada surah yang pertama. Itu Nabi suruh tak apa. Tapi kalau kita sendiri pilih, pastikan yang pertama dengan yang kedua, yang pertama panjang sikit. Paling-paling kurang pun panjang 1-2 ayat pun jadilah. Tapi yang terbaiknya carilah separuh ke gitu. Dah banyak lagi ni, tak habis lagi. Kita masih kena berhenti dekat bab surah lagi. Oh, ada kat bawah tu. Saya baca teruslah. Kurang sedikit daripada ni. 2 rakaat yang pertama dipanjangkan pada sembahyang subuh dan zuhur, kurang sedikit daripadanya, dan asar dan isyak pertengahan, dan maghrib yang pendeknya. Okey. Dan pada subuh Jumaat alif lam sajadah dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Dan pada alif lam sajadah hal ataka hadithul ghasyiyah. Salah kan? Apa? Tengok. Salah ni. Betul? Hal atas hadithul ghasyiyah. Sebenarnya sepatutnya insan. Hal ata'alal insan. Salah. Sekejap. Salah cetak ke salah apa ni? Mana? Saja dan hal atas saja. Potong kena potong sebab dia salah, dia bukan salah cetak, bukan. Ini bukan salah pengarang asal. Syekh Daud, bukan. Ini salah ni. Orang yang merumikan. Jadi kena potong lah. Bukan hal atas ka hadithul ghasyiyah. Hal atas saja. Hal atas saja, potong. Maksudnya atau potong tulis surah insan, bukan surah ghasyiyah. Okey. Nah, situ yang sunatnya hal atas ka hadithul ghasyiyah. Bukan. Hal atas 'alal insan. Hal atas saja ni. Okey, sama akan datang, tak habis ni. Tunggu dulu. Sedang tasbih kafarah dan surat subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.